Ini mukadimah saya. Sebab itu saya sebut tadi, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Karena kasih sayang inilah kita mesti berjuang mempertahankan akidah umat. Karena inilah maka kita harus kawal dan memartabatkan kedudukan Islam dalam negara kita dengan lebih berarti dan bermakna. Kefahaman dia harus ada. Kita terima kemajmukan plural society dalam negara kita. Tetapi kita kena harus ingat, apa arti kasih sayang bila orang dizalimi kita diam? Apa contohnya kita yang disebut qudwah hasanah? Tentunya contoh terbaik Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebab apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebab akhlak. Apa dia? Contoh uswah hasanah atau qudwah hasanah. Kan padahal prinsip asas keadilan itu kita tidak boleh hayati. Apakah prinsip keadilan ini hanya terpakai bagi orang Islam? Tidak benar. Ia harus terpakai bagi semua. Sebab itulah orang memilih Islam. Dan dalam pemerintahan Islam itu keadaan tenteram dengan minoriti bukan Islam yang wujud. Sebab itu Khalifah Umar Abdul Aziz bila kata bantras kemiskinan golongan fuqara wal masakin, dia tak kenal sama ada orang itu Islam atau bukan Islam. Dia pastikan tidak ada rakyat di wilayah Islam di bawah pentadbiran Umar Abdul Aziz yang masuk kategori fuqara wal masakin atau golongan mustadhafin. Itu ajaran. Ini kita kalau bukan Islam, Bangkok jatuh 14 tingkat, kita ziarah jadi masalah. Pasal apa kita duk jaga orang Cina? Maknanya pahaman asas agama pun tidak faham. UMNO Selangor kecam pemimpin PAS. Maksud saya dan Tan Sri Khalid kerana pergi ziarah Tio Bangkok. Kerana jahil tentang agama. Masa mereka rasuah berbilion dipadamkan, bukan masalah. Kezaliman pada orang Cina dipadamkan kerana nak tuju. Tapi ini saudara munafik. Sebab apa saya katakan begitu? Bila maritan rakan kongsi judi selesai, rakan kongsi rasuah selesai, tak kira tokai Cina atau tokai Melayu. Tetapi bila kes Bangkok dijadikan isu besar. Sudah, sebab irhamu man fil ard lah, maka kita katakan khazanah bumi ini bukan milik pemerintah. Pemerintah itu hanya pegang sebagai amanah. Dalam undang-undang dasar Republik Indonesia, menarik, dalam perlembagaan ini, bahawa air hasil bumi itu adalah amanah milik rakyat. Adi Sasono, penggerak kegiatan Islam dari pemimpin PII Pelajar Islam Indonesia yang pernah masuk Islam, kemudian pernah jadi Susah Agung Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia dan jadi menteri di bawah zaman Bapak Habibie. Dia peringatkan semalam, Yaakob ada, Iskandar ada dalam majlis itu, tentang undang-undang dasar yang menyebut ini sebagai suatu amanah. Saudara meniaga buka kedai kopi, untung, itu hak saudara. Tetapi minyak hasil negara, amanah, hak rakyat. Sebab itu saya berani kita umumkan, itu beza. Datuk Najib kata bankrupt negara. Saya kata hari ini menang, oleh kerana umum kalau kita menang lambatlah sikit. Kalau UMNO menang, umum pukul 9. Tapi pilihan raya akan datang ini garanti umumnya paling awal pukul 2 pagi. Jadi kalau nak angkat sumpah kena esok paginya, kerana Agung dah tidur. Kita kata dalam tempoh 24 jam insya-Allah harga minyak turun seluruh negara. Kita berani. Jawab mereka, negara bankrupt. Sebab turun harga minyak. Saya kata saudara, hasil minyak masa saya Menteri Kewangan 30 bilion. 30 bilion tu bukan sikit, 30,000 juta ringgit.
Lah ni sekarang ini, saya balik Kedah semalam tinggal lah ni. Sekarang ini 90 bilion. Turun harga minyak jadi 80, tak apa. 70 pun tak apa. 60 pun tak apa. Sebab 60,000 juta ringgit itu banyak wangnya. Wang itu tidak diambil oleh menteri, tetapi diagih kepada rakyat. Turun harga minyak, turun harga pengangkutan, turun harga beberapa produk tertentu yang dikeluarkan. Itu mesti kita monitor. Sebab pemimpin yang dipilih mesti pemimpin berani, bukan pemimpin pengecut. Tengok Tauke takut, tengok Obama takut. Sebab apa saya kata takut Obama takut? Dengan Iran tak boleh berniaga sekarang. Jual minyak, beli minyak dari Iran tak boleh. Jual kelapa sawit dengan Iran tak boleh. Sebab Amerika kata jangan. Jadi Najib pun kata baik Tuan Presiden. Obama takut. Jumpa Tauke nak suruh runding semula pasal elektrik tak boleh. Sebab yang kuasai elektrik ini di antara yang 4 terbesar, Tan Sri Ananda Krishnan, Tauke judi, sweepstakes. Genting Sanyen, Tauke judi, genting. Tan Sri Syed Mokhtar, Tauke ke dalam semua barang. Tauke beras, Tauke gula, Tauke pelabuhan, Tauke elektrik, Tauke pos lembu Syarizat. Faham? Apa ni? Keempat, YTL Yo Teng Lei. Saudara ingat pemimpin UMNO berani runding orang ni? Tak. Runding. Saya tak kena tukar presiden dia. Nak runding tanya ni. Khalid kalau di parlimen dia terah lagi cakap pada saya. Tu Mak Sabu tak masuk ni. Sebab tu pilihan raya kali ni Mak Sabu macam mana pun mesti masuk parlimen. InsyaAllah. Aku tak tahu dia buat apa pula. Tapi saya terima kasih kat dia sebab kerana dia lah saya dapat cuti seminggu. Hari-hari saya kena hentam TV3. Lepas mereka tuduh dia komunis, saya lega seminggu cuti. Yang ni orang Matampau, saya balik dia kata betul lega. Dia kata pasal apa lega? Dia duk tumpu Mak Sabu dia datuk cuti saat lah. Orang Matampau dia lagi buruk. Jadi sudah balik elektrik ni runding. Kita minta runding semula ni. Pemimpin UMNO yang heboh, pejuang rakyat dan sebagainya ni, nak runding pun takut. Apa pemimpin apa penakut macam ni? Bagi baih, bagi makan, cakap, suruh tepuk tangan. Lepas tu bagi RM500, cium tangan. Berani apa? Runding tak boleh. Saudara, kalau tim kita itu kalangan yang tegas, syarikat belabur nak bagi dia untung, ya, saya nak bagi tahu, saya tak mau dia orang rugi. Tapi janganlah untung sampai berbilion. Rakyat kena bayar. Jadi kita runding semula, dia untung tu kurang sikit dan rakyat dapat kadar elektrik yang sikit lebih rendah. Itu saja. Tapi tak boleh. Sebab tu saya kata saya yakin PTPTN hari ini Datuk Najib kata harganya kalau kita batalkan 4.3 bilion ringgit. Dari mana nak dapat wang itu? Apakah bankrupt negara kita? Nak biar bankrupt? Si Bremali Perkasa tu pun, ya, bank muflis. Ni pakai otak lah. Ish, aku ya. Ni 250 juta duit lembu. Sengap. Pemimpin macam ni nak cakap Melayu macam ini, Menteri Kedah duit Melayu pun tak ni cakap. Bacol. Cakap gagah, gegak gempita, tapi dengan pemimpin tak ubah macam ketua wanita UMNO je. Betul. Ni saya geram ni. Cakap lepas Mak Sabu kena tunjuk hebat lagi. Betul nak kalah dengan dia pula. Apa punya hal ni? Sudah. Baik. Tajuddin Ramli kita bawa dalam parlimen. Tajuddin Ramli perswastaan Mas kata, bukan saya kata. Mas kata, lepas Tajuddin Ramli jual, Tajuddin menyebabkan Mas liability, tanggungan kerugian sebanyak 8,000 juta ringgit, 8 bilion ringgit. Tajuddin lawan, bawa affidavit.
Saya beli atas arahan Dr. Mahathir dan Tun Daim, mereka juga bertanggungjawab. Lepas itu, runding. Menyebabkan kerugian 8 bilion ringgit. Runding. Bayar kat dia 890 juta. 250 juta lembu. 890 juta kapal terbang. Saudara, apa dia ni? Ni tak kira lagi Skopin, kapal Islam. Kes tutup di Malaysia. Siasat pun tidak. Tapi kerajaan Perancis, kerana pendakwaan dibuat soal rasuah kapal Islam, telah melantik 2 hakim bebas untuk menyiasat kisah kapal Islam. Dan saya percaya bila kes ini berbangkit, rasuah melibatkan pemimpin UMNO dan juga kes pembunuhan Al-Tantuya terbongkar semula. Di Malaysia tutup, dibuka di Paris. Najib tidak tak lena. Jadi susah. Macam mana kata wang tak cukup? Yang ni saja fikir tengok. Minyak 90 bilion, lembu 250 juta, kapal terbang 890 juta. Yang bocok, yang tirih, yang rasuah ikut ketua audit negara 1 tahun 21,000 juta. Situ je 100 bilion lebih. Ni Najib, hang kata 43 bilion hang tak erti cari. Hang tak erti cari tak apa. Hang berhenti, kalau tak berhenti kami tolak hang jadi ketua pembangkang Parlimen Malaysia lepas ni. Tak tahu macam mana nak cari duit. Ambil apa bagi pangat lagi dah, kita duduk hangat. Jadi sudah. Sebab tu saya jawab, kita ada keupayaan. 43 bilion tak betul. Jumlah itu tak betul. Sebab apa saya kata? Jumlah itu termasuk kadar faedah, bunga yang dikenakan oleh bank dan pinjaman. Saudara Mat Sabu di Kota Baru malam tu. Malam ni tak buat keluar cerita tu. Dia buat keluar, mana dia bercari. Seorang pinjam 1,000 lebih. Dia bawa keluar surat. PTPTN kena bayar 5,000 lebih termasuk faedah bank. Mahkamah bawa ke mahkamah tinggi, kes mahkamah. Jadi sudah. Itu yang jadi 43 bilion. Kalau kita ambil ni sebelum tetapkan 43 bilion, panggil bank negara selaras dengan bank-bank. Bank siapa dia? Adik Datuk Najib CIMB. Ni panggil masa semua. Ni hampa untung bilion ringgit. Anak kampung miskin pinjam 2-3 ribu, anak berkenal sampai pinjam 1,000 kena bayar 5,000. Yang terkedarah duit rakyat hampa lintah darah. Suruh dia runding sebulan, cut, potong pinjaman itu. Ini dia katakan tugas pemimpin. Nak campur batal segi perjanjian dengan bank tak boleh. Tapi nak runding yang disebut moral suasion itu boleh. Saya tahu, saya Menteri Kewangan 8 tahun. Jangan duk kunun tau ni. Jadi sebab itu saya katakan boleh. Tapi kalau ada mahasiswa atau graduan yang kata tak boleh, apa sokong lah UMNO, apa bayar. Sokong Pakatan Rakyat, insya-Allah selesai PTPTN. Ada orang tanya, praktikal atau tidak? Saya bagi contoh Turki. Taib Erdogan, memang kawan saya. Dia kebetulan penasihat dia pun ada. Tadi baru terbang balik. Dah ada 2 hari. Saya dah bincang. Masa dia jadi Perdana Menteri 10 tahun yang lalu, macam kita lah juga. Dia tak panggil PTPTN, lebih kurang PTPTN Turki lah. Bayar. Tapi dia kata kat saya tu memang saya terkesan. Dia kata, you ingat I bangga jadi Perdana Menteri? Dia kata mama jadi Perdana Menteri, kemudian anak kampung masuk universiti pun berhutang atau tak ada duit, tak boleh berani tak pergi ke universiti. You rasa I bangga? Maka dalam 3 tahun Turki tak ada minyak. Turki import minyak. Dan itu dia kata, dan juga Menteri Kewangan dia jumpa saya baru ni, Menteri Kewangan kata itu macam mana nak selesai pening kepala paling berat ekonomi Turki kerana import minyak. Kita ada hasil minyak 90 bilion. Dia kosong. Kalau subsidi, tanggungan pula rugi 10 bilion. 20 bilion 1 tahun kerana tanggung import minyak.
Tapi dalam masa 3 tahun, dia boleh buat pendidikan percuma dari peringkat rendah sehingga universiti seluruh Turki. Saya baru ni jumpa dia, saya kata insya-Allah saya belajar macam itu. Tapi kalau saya kata kalau anda Taib, anda boleh buat dalam masa 3 tahun, insya-Allah kami di Malaysia boleh buat dalam masa setahun, insya-Allah boleh selesai benar. Sebab hasil minyak 90 bilion, curi, rasuah, tirih 21 bilion, lembu, kapal terbang berbilion lagi semua. Insya-Allah kita boleh buat. Ya, ini yang disebut irhamu man fil ard. Kasih sayang apa? Kasih sayang ni maknanya boleh curi 2 bilion bagi ke orang 500 ringgit. Dah. Kita kena tahu derita. Dia bercakap derita rakyat. Derita rakyat ni apa? Dia faham. Tanya harga gula naik, tak apalah, korang makan gula. Harga minyak naik, naik basikal lah. Jadi sebab itu sudah hal yang kita mampu buat, kita boleh buat. Gaji minimum pun macam tu juga. Kalau Pakatan Rakyat perintah gaji minimum diperkenalkan, maka bankrupt lah negara. Sudah. Gaji minimum kita cadang berapa? 1,100. Cukup ke? Tak cukup. Duk Shah Alam boleh cukup? Tak cukup. Duk seorang kahwin anak 3, 1,100 cukup? Tak cukup. Kita tahu. Tapi kita nak janji lebih daripada itu, kita takut tak dapat tunai. Jadi kita janji, kerana ada orang gaji 700, 800, 900, 1000, jadi minimum 1,100. Kita rasa tahap pertama kita boleh buat yang tu dulu. 1,100 pun apa Dr. Mahathir, apa Najib, apa Menteri Sumber Manusia kata, not practical, ini ekonomi ini akan rosak dan negara akan muflis. Sudah, cuba tanya mereka, dia faham ke 1,100? Dia reti ke hidup macam mana 1,100? Dia tak reti sebab anak dia bilion, adik dia berbilion, bini dia ratus juta. Tak sampai bilion agak saya lah. Orang ni dia tak faham. Saudara, kita kena tahu dan ekonomi ini dia bukan politik, bukan umum, tak boleh cakap umum. Ekonomi dia kena work on figures. Berapa PTPTN? Kata Najib 43 bilion, saya kira jauh lebih kurang. Tapi tak apa, kalau guna figure dia 43 bilion, boleh bayar? Saya kata boleh. Mana? Daripada minyak sekian. Tapi belanja banyak, belanja mana banyak? Kita tak ganggu pegawai kerajaan, kita nak hanya cekap. Tapi gaji pegawai kerajaan itu susun semula juga. Lah ni susun semula. Yang ni Mahfuz pun tolong saya itu lawan di parlimen. Dia seronok cerita tu. Saya soalan tu soalan saya kepada Najib. Saya tanya Yang Maha Perdana Menteri, mengapa SPBA ni dikemukakan begitu? Oh, dia kata dia dibatalkan. Jadi perkara tak bangkit, kita dapat skim baru. Saya bangkit tanya lagi. Macam mana boleh silap macam ni? Macam mana boleh orang pendapatan tinggi gaji 40,000 naik 40,000 jadi 80,000? Pegawai rendah, kerani rendah, guru sekolah rendah, polis ni gaji 1,800 naik 40 ringgit. 40 juga lah, 40 ringgit. Tu pun sokong UMNO je, punya bodoh tak ada manusia. Najib kata, saya dah nasihat, saya dah bagi arahan, tapi pegawai tak ikut. Itu yang jadi SPPA ni. Saya soalan tak boleh satu tambahan, jadi saya kena duduk, tak boleh tanya. Bangkit Mahfuz bangkit, jadi speaker ingat tanya lebih kurang lah kot. Mahfuz punya style. Saya ni Yang Maha Perdana Menteri, saya pohon penjelasan, itu style saya. Mahfuz bangkit ni Perdana Menteri. Siapa dia pengurusi jawatan kuasa kabinet? Siapa dia arah supaya dipersetujui dan disign? Siapa dia umum mesti sign sebelum akhir Disember? Bukan ke Perdana Menteri? Macam mana lah nak salahkan pegawai pula? Bila dia tanya macam tu, Perdana Menteri duduk depan saya kan. Saya tengok merah padam. Dia pun kata saya dah jawab, saya dah batal. Dia pun duduk. Sudah. Ini dia kenyataan. Kerana apa? Perdana Menteri tak faham derita rakyat. Dia tak tahu ni masalah orang gaji 1,100, 500. Dia tak tahu. Kerana bagi dia, orang yang tinggi bagi khidmat, KSN, peguam negara saja yang berjasa. Siapa cuci parit, siapa dia?
Siapa yang jaga sebagai pengawal? Siapa dia? Siapa yang angkat file betul? Orang semua jentera kerajaan ini penting. Yang didik anak-anak kita siapa dia? Guru sekolah rendah, bukan semua profesor. Jadi kalau naik gaji profesor layak, tapi janganlah guru sekolah rendah naik RM40. Nah, ini yang berlaku. Dia tak faham. Dia the moral of the story. Dia tak ada irhamu man fil ard. Saudara, ada tertanam, dia tanam dalam diri kita. Irhamu man fil ard. Buat dalam governance ini, dalam pentadbiran dan pemerintahan, mesti ada rasa kasih sayang sesama manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan bumi yang kita pijak. Yarhamkum man fis sama. Mudah-mudahan yang di langit mencurahkan kasih sayang kepada kita. Kalau tidak, macam ini. Dia cabar kita, jawab soalan, tak jawab. Jawab dalam televisyen, tak jawab. Yang jawab apa dia? Cerita seks saja. Ataupun maki orang, ataupun hina orang. Macam cerita pilihan raya. Saya tidak tahu sama ada dia cerita tu tidak tadi. Pilihan raya, macam mana nak terima kita ni? Tak boleh. Nak cakap pun tak boleh, nak bantah pun tak boleh, kerana speaker kata undi. Yang diminta oleh Azmin Hatta Anthony Locke apa? Minta laporan dia dibentangkan sama. Sebab apa? Sebab laporan yang umum itu tidak menjelaskan sebenarnya cara terperinci. Apa dia isu dia? Ada 40,000 pengundi yang bukan warga negara. Itu bukan kita kata mimos, komputer. 40,000 tak warga negara tetapi daftar jadi pengundi. 78,000 yang daftar, satu alamat lebih daripada 100 nama. 78,000 termasuk di Matampau satu. 123 nama, satu rumah buruk. Saya tanya macam mana, dia kata ada. Siapa dia? Semua sekali, cucu baru beranak semua masuk sekali. Takkan itu tadi kata tak cukup. Dia kira dengan lembu sekali. Saya kata lembu dia tu ada 2 ekor saja. Saya kira dengan lipas dengan cicak semua sekali. Baru cukup 123. Tu pun tak ada cicak satu rumah 50 ekor. Ini dia penipu macam tu rupa. Sudah. Ini yang berlaku. Sebab itu saya usulkan, saya ulang, kali ini perhimpunan bersih kita 28 hari bulan, biar ada kekuatan raksasa di kalangan rakyat. Hentikan penipuan ini, cukup. Ya. Mana boleh diperbodohkan rakyat begitu rupa. Jadi saya harap saudara, beberapa isu ini menyebab kita memikir semula. Ya. Kita kena pertahan. Dan saya yakin insya-Allah kalau dengan semangat dia sekarang, Najib kata nak rampai Selangor, rampailah. Tak boleh. Kita doa dan kita kerja. Kerana dia tipulah sikit sebanyak, tambahlah undi macam mana, kecoh macam mana pun. InsyaAllah. Bukan saja kita pertahan, tapi insyaAllah. Seperti mana saya tengok di Kedah, dan saya orang Pulau Pinang saya tahu, insyaAllah kerusi negeri dan parlimen kita akan tambah di negeri kita. Dia idam-idamkan tawan Selangor, insyaAllah terlepas Putrajaya kepada kita. Dan saya yakin insyaAllah. Dan bila kita umum turun minyak, jangan buat macam dia buat kepada kita. Televisyen di zaman kita perintah mesti terbuka kepada pembangkang. Jadi hari pertama bila kita umumkan dengan ini harga minyak diturunkan serta-merta, maka televisyen akan diminta untuk menanya reaksi Ketua Pembangkang baru Datuk Seri Najib. Jadi lepas dia umum, kita tanya, Yang Berhormat Datuk Seri, tahniah sebagai Ketua Pembangkang. Kami nak tanya reaksi Datuk Seri. Baru diumumkan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat bahawa harga minyak diturunkan. Apa pendapat Datuk Seri selaku Ketua Pembangkang? Dia pasal minyak dia ya. Nak minta pendapat saya ya. Rosmah, macam mana Rosmah? Dia nak kata apa? Tak bagus. Negeri bankrupt tak bankrupt? Ya. Dia nak kata apa? Abang Masak. Saya tu je. Saya tak ada niat
nak derau orang, nak seksa tak, yang tu cukup. Nak minta interview, nak tengok komen dia, harga minyak turun, apa pendapat ketua pembangkang? Demam. Ini mudah-mudahan kita doa begitu rupa, Ustaz. Kerana suasana berubah. Suasana tidak boleh macam suasana sekarang. Jangan kita ingat, oleh kerana dia nafikan hak kepada kita untuk bercakap di media, kita nafikan dia. Tak payah. Kalau niat kita ikhlas ala amalillah ta'ala, dan kita buat di garis yang betul, kita akan didik masyarakat kita biar faham, saya rasa selesai. Pihak Mediapas melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapas, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.